Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita membaca terlebih dahulu 3 ayat suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ayat ini berkenaan dengan masa hari yang sebelumnya kita telah menceritakan hakikat masa pada akhir zaman yang berlaku dengan laju. Maka salah satu maksud laju itu Allah menghilangkan keberkatan yang ada pada waktu, dan kita telah sebutkan ada 6 solusi bagaimana kita nak dapatkan waktu yang telah berlalu dengan laju itu supaya kita dapat isikan dengan amal-amal soleh. Yang pertama adalah gunakan waktu itu sebaik yang mungkin. Yang ini telah kita kupas pengertian al-asr dari sudut bahasa. Yang kedua, buat mana-mana amal kerana Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan apapun kita buat, sekalipun ia bukan ibadat yang khusus, tetapi mesti niat kerana Allah. Yang ketiga, buat amal yang banyak dapat pahala. Amal tu kita buat sikit tapi pahalanya banyak. Dan yang keempat, manfaatkan mana-mana waktu, masa yang Allah akan gandakan pahala apabila amal itu dibuat pada waktu dan masa tersebut. Yang kelima, buat amal yang boleh dapat umur panjang. Dan yang keenam, mesti selalu berdoa kepada Allah supaya amal akan diterima. InsyaAllah kita akan kupas nombor 3, 4, 5 dan 6. Baik, kita ambil satu contoh. Apa di antara contoh cara solusi ketiga antara boleh dapat pahala banyak yang kita telah pun lalui, iaitu menjamu orang berbuka puasa. Menjamu orang buka puasa ni kenapa kita masukkan di bawah tajuk buat amal sedikit pahala banyak? Okay, yang pertama, kita tahu kalau kita menjamu orang berbuka puasa, kita dapat pahala seperti orang itu berpuasa. Bayangkan kalau malam ni kita jamu orang buka puasa, jemaah yang hadir kita ambillah dalam 300 orang yang hadir, maka kita akan dapat pahala orang berpuasa pada hari itu 301. Kita puasa dikira seorang, dikira dengan 300 orang kita akan dapat pahala puasa. Okay. Kenapa kita kata mudah? Kerana pahala nak dapat bagi menjamu orang buka puasa ni adalah hanya dengan menjamu beberapa biji kurma. Sebab itu Nabi SAW dia berbuka, dia akan makan dulu beberapa biji rutab. Rutab, kurma dia lebih lembut sikit daripada tamar.
Kalau tak jumpa rutab, baru cari tamar. Tak jumpa tamar, baru minum seteguk air. Ini bermakna nak jamu orang buka puasa, tak perlu tunggu nasi biryani. Itu style orang Melayu. Kalau tengok dekat luar tu 1,000 satu hari. Kau kepala juga tu 1,000 tu. Tapi kita boleh cubalah, hanya dengan bagi orang makan kurma. Tapi takkan semua nak makan kurma. Tapi maksudnya pahala menjamu orang buka puasa tu tak perlu hanya menanti kena makan nasi juga, tidak. Kalau hanya menyediakan minuman pun dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Okey. Kemudian antara contoh amal sedikit pahala banyak, hadir dalam majlis ilmu. Sayang sangat, tadi dah datang masjid dah solat jemaah subuh, tiba-tiba tak ada waktu untuk duduk sekejap di masjid. Kadang-kadang maghrib dia datang solat maghrib, lepas tu dia tahu ada majlis ilmu, dia tak nak ambil peluang tu. Sebab apa? Sebab sabda Nabi SAW, siapa yang berpagi-pagi dia ke masjid, dia pergi ke masjid tak ada niat lain, dia nak belajar kebaikan ataupun dia nak mengajar satu kebaikan, maka baginya pahala haji yang sempurna. Hadis sahih riwayat Tabrani. Tuan-tuan hadir lepas solat, duduk sekejap nak tengok apa ilmu yang nak dipelajari, apa kebaikan dia. Termasuklah kita yang mengajar pun dapat pahala haji yang sempurna. Sebab tu kalau ada majlis ilmu, cubalah susun waktu tu supaya dapat pahala orang mengerjakan ibadat haji dengan sempurna. Okey, kita ambil contoh yang ketiga, menunaikan hajat manusia. Okey, Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Al-Tabrani, Nabi kata, perbuatan aku berjalan bersama saudaraku yang muslim, tunaikan hajat dia, lebih aku suka dari beriktikaf dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau duduk kat Masjid Nabawi 1 bulan, Nabi kata kalau aku boleh tunaikan hajat orang, masalah orang, lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan. Ini di antara contoh-contoh amal. InsyaAllah nanti kita akan senaraikan antara amal sedikit tapi pahala banyak. Itu kita kena bincang nanti pada pada kuliah yang lain, insya-Allah akan ada. Saya akan sediakan nota untuk tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh keempat, bagi amal nombor 3, ikut imam sampai selesai solat. Ni semua faham dah, dia biasa dengar dah. Sembahyang ikut jemaah, ikut imam. Kalau imam tu 23, ikutlah imam tu 23. Tapi kalau tak larat 23, kena cari game 11 lah. Boleh faham hadis sahih. Okey, ni contoh. Rugi rugi kalau dia ikut imam tapi dia tak nak habiskan ikut imam. Dia telah kehilangan pahala salat malam yang penuh. Ini di antara contoh. Okey, kita ambil contoh solusi nombor 5. Macam mana nak panjang umur? Antara boleh dapat panjang umur adalah berbakti kepada ibu bapa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sabda Nabi SAW, sesiapa yang suka dipanjangkan umurnya, ayyumadda lahu fi umrihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khidmat kepada kedua orang tua, Allah akan panjangkan umurnya. Cuma ulama bahaslah panjang umur ni maksudnya adakah umur dia ditambah secara hakiki ataupun Allah berkat waktu dia tu. Tu penting. Ataupun dia boleh buat amal jaga silaturrahim sesama kaum kerabat. Kaum kerabat tu maksudnya yang berada dalam rahim tu dipanggil silaturrahim. Kalau sebut silaturrahim mesti yang ada hubungan darah daging.
Kalau kawan-kawan dia tak panggil silaturrahim, dia panggil ukhuwah islamiyah, persaudaraan Islam. Tapi kalau sebut silaturrahim, adik-beradik, makcik, pakcik yang ada kaitan dengan darah daging kita. Apa kelebihan dia? Siapa yang suka untuk Allah meluaskan rezeki dia, siapa yang Allah nak murahkan rezeki dia, nak panjangkan umur dia, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Riwayat Bukhari. So tahun ni Syawal, ambil kesempatan untuk berbaik-baik. Ni kadang-kadang adik-beradik berantakan kerana hutang RM10, gaduh, sayang. Jadi ambil kesempatan, nak dapat panjang umur, sambung balik silaturrahim. Okey, contoh solusi nombor 4. Macam mana nak dapatkan waktu yang pahala banyak? Ni malah al-qadar lah. Kita dah cerita dah. Kita seolah-olah dapat beribadat selama 83 tahun. Tapi kena carilah malah al-qadar ni. Ada lagi kesempatan dia. Okey, contoh solusi yang ke-6. Ni sangat penting. Yang last kali kita sebut tadi kan, dalam umur kita tinggal lagi berapa? Allah pula jadikan waktu akhir zaman ni laju. Dah hujung-hujung dah, baru kita kenal masjid. Tak apa, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tetapi jangan sampai amal yang kita buat Allah tak bagi pahala. Jadi pagi ni kita mantapkan sedikit maklumat tentang apabila kita buat sesuatu amal, kita janganlah rasa macam sekadar lega aku dah solat, lega aku berpuasa kan. Kadang-kadang kita buka puasa, kita rasa alhamdulillah dapat puasa. Yang tepat, apabila kita buat mana-mana amal, kita mesti ada sifat bimbang. Kalau solat aku buat malam ni Allah tolak, aku baca Quran Allah tolak, aku zikir Allah tolak, aku berpuasa Allah tolak. Kena ada sifat macam ni. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali, dia ada letakkan garis panduan macam mana orang yang beriman ni berpuasa. Dia kata last kali, dia kata hendaklah hatinya merasa bimbang. Dia kata orang puasa ni kalau level hebat ni, dia bukan sekadar dia lega dia dapat puasa satu hari tu, tapi hati dia hendaklah berada dalam dua keadaan. Dia takut, dia harap. Kenapa dia takut? Kerana dia tak tahu sama ada amal puasa dia tu Allah terima ataupun Allah tolak. Tadi apabila kita buka puasa, doa yang kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan puasa aku hari ini ya Allah. Terimalah amal salat aku ya Allah, sujud aku ya Allah, rukuk aku ya Allah. Sebab kita tak nak nanti apabila kita berada di dalam kubur, berada di hari akhirat, amalan pahala kita tak ada. Jadi mesti kena ada sifat itu. Okay, saya akan kukuhkan apa yang Al-Imam Ghazali ulas dalam kitab Ihya Ulumuddin ni dengan 3 ayat. Okay, ya? Yang pertama, dalam suratul Baqarah ayat 127, muka surat nombor 19, ayat ni Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, mereka kan diperintah oleh Allah bangunkan Kaabah, mereka bina Kaabah. Letak satu batu, naik. Lepas siap kedua anak beranak ni bina Kaabah, apa mereka cakap pada Tuhan? Tuhan kata, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Setelah Ibrahim bersama Ismail tinggikan binaan Baitullah, mereka kata apa? Rabbana taqabbal minna. Tengok dia punya ayat tu, dia kata Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah daripada kami. Inilah tajuk dia. Kita ni lepas solat doa pada Allah, ya Allah terimalah solat aku. Lepas
Lepas habis puasa, buka puasa, ya Allah terimalah puasa aku. Lepas selesai mengaji, ya Allah terimalah ibadat mengajiku ini. Semua mencontohi Nabi Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Ini bukan kaling-kaling, ini bukan orang biasa ni. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sebab itu ada satu ulama namanya Wahid bin Al-Wardi, ketika dia baca ayat nombor 127 tu, dia menangis. Kenapa dia nangis? Dia kata kalau kekasih Allah Ar-Rahman Ibrahim tu pun dia minta kepada Allah supaya Allah terima amal dia, macam mana dengan kita orang awam ni? Boleh faham tak maksudnya? Kalau kekasih Allah tu pun bimbang, kalau dia bina Kaabah tu, dia tunaikan perintah Allah tu ada kurang, tak sempurna, lepas tu dia minta Allah terima amalnya, apatah lagi kita semua. Jelas? Okay. Saya bawa contoh nombor 2, kisah Mak Maryam dalam surah Ali Imran ayat 35. Ketika mana dia nak tunaikan perintah nazar dia, dia cakap apa pada Allah? Dia kata fataqabbal minni, fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Maksudnya terima. Dalam surah Al-Mu'minun ayat nombor 60, ni satu lagi ayat panduan. Kalau kita buat amal, mesti kena ada perasaan takut Allah tak terima amal kita. Itu sifat orang mukmin yang bagus. Dia bukan optimis macam aku dah puasa selesai, aku dah solat selesai. So dia kena ada perasaan takut, tapi dia haraplah Allah terima. Takut, harap. Okey, ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang yang memberi apa yang mereka berikan. Tuhan kata ada orang ni, dia derma, dia sedekah, dia infak, tapi hati dia gerun gementak, kerana mereka yakin mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Okey, dia macam ni. Ayat ni Tuhan cerita mereka ni dah infak harta, dah sedekah macam kita, betul? Sedekah, sponsor orang buka puasa, bagi derma. Sepatutnya kita ada perasaan gerun. Gerun kenapa? Yang orang ayat ni kenapa dia gerun? Bukan kerana gerun dia buat salah, tapi dia derma, dia infak, dia rasa gerun, dia takut pula. Maka Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, Ummul Mukminin, bertanya kepada Nabi, kenapa mereka takut? Mereka mencuri ke? Mereka berzina ke? Mereka minum arak ke? Kenapa sampai takut kepada Allah? Maka Nabi SAW menjawab apa? Tak, bukan macam tu wahai anak perempuan As-Siddiq. Nabi kata bukan lagu tu, kata Nabi. Mereka takut tu adalah mereka orang yang solat. Orang yang takut dalam ayat tadi orang yang puasa, orang yang sedekah. Tapi kenapa mereka takut? Dia solat, dia puasa, dia sedekah. Mereka takut kalau Allah tidak menerima amal-amal mereka. Kena ada sifat tu. Jelas tak? Faham tak? Kita belajar buat amal, apa pahala banyak? Pahala banyak, buat. Dia terlupa untuk ingatkan diri dia, amal ni Allah terima tak? Apa perkara yang boleh menyebabkan Allah tolak amal tu? Sebab kita dah sebut pasal masa, dalam umur tak banyak, waktu tak banyak, amal kena tolak pula dah. Itu kena minta pada Allah. Okey, saya nukilkan dua kata-kata sahabat, Abu Darda dengan Abdullah bin Mas'ud. Last sekali, Abu Darda setelah dia baca ayat-ayat Quran tentang terima amal ni, dia kata macam ni. Dia kata, andai kata kalau aku yakin, aku dapat satu keyakinan
Allah Ta'ala terima satu solat aku je, aku lebih suka daripada dunia dan seisinya. Faham tak maksudnya? Dia kata, kalaulah aku tahu Allah Ta'ala terima amal solat aku tu, lebih aku suka dari dunia dan seisinya. Abdullah bin Mas'ud kata macam mana pula? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, li an akuna a'lamu anna Allah taqabbal minni amalan ahabbu ilayya min ayyakuna li mil'ul ardi zahaba. Allah Mas'ud kata apa? Andai kata kalaulah aku dapat tahu Allah terima satu amal aku, ia aku lebih sukai daripada dapat emas sepenuh bumi. Apa maksud dia? Orang dulu mereka sangat jaga amal. Justru itu, tiap-tiap pagi jangan lupa untuk membaca doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Nombor 3 tu, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang engkau terima. Ni Nabi buat lepas zikir, lepas main subuh, lepas salat, Nabi baca 3 benda ni tiap hari. Kalau Nabi tu pun minta kepada Allah amal Allah terima, macam mana dengan kita? Sepatutnya kita memang kena minta banyak-banyak kepada Allah, engkau terima. Habis solat, baca, tetap terimalah solat aku hari ini ya Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sifat orang beriman. Esok saya akan kongsikan apakah tanda-tanda orang yang Allah terima amalnya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Lepas tu kita masuk tajuk sedikit tentang istiqamah. Sebab dia ada kaitan dengan Allah terima amalnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya sebut kan, semoga Allah menerima amal kamu dan amal aku. Insya-Allah kita sambung lagi sedikit pada keesokan harinya untuk bincang apa tanda amal-amal Allah terima dari apa yang kita buat. Kemudian kita akan masuk harinya untuk bincang apa tanda. Lepas tu kita akan berhenti sementara untuk cuti lah, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.